Assalamualaikum. Hai. Bersama lagi kita dalam Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kamu akan belajar bersama saya, Cikgu Nana dan kawan-kawan seperti Lisa dan Didi. Okey, mari kita teruskan. Baiklah. Tajuk kita hari ini ialah sikap baik dalam berniaga. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 144. Hari ini kamu akan belajar dengan cikgu. Kita akan belajar tajuk baru. Okey, dan kita akan kenal sesuatu hari ini. Mesti kamu tak sabar nak tunggu pelajaran seterusnya kan? Baiklah, kita teruskan. Sebelum kita pergi kepada tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu tentang apa yang kita nak belajar hari ini, mari kita tengok objektif pembelajaran. Okey? Objektif pembelajaran ni adalah untuk menentukan, okey, sebagai sasaran apa yang kamu akan dapat pada akhir pembelajaran pada hari ini. Jadi kamu kena fokus supaya kamu mencapai objektif pembelajaran hari ini. Okey, hari ini murid akan dapat membaca, memahami dan menyatakan maksud pantun. Hari ini kita akan berpantun. Ada kawan-kawan kamu yang akan berpantun hari ini. Jadi, kita sama-sama belajar. Okey, kita akan belajar baca pantun. Kita nak fahami pantun. Dan kita nak tahu apakah maksud pantun tersebut. Mesti kamu tak sabar-sabar kan? Jom kita teruskan. Apa khabar kawan-kawan? Hari ini Didi nak berpantun. Kamu boleh ikut Didi berpantun ya? Kita pergi pada pantun yang pertama. Okey. Mencari unggas di hutan Meru, penuh berliku, jalan dilihat. Aimi bertugas membantu guru di kedai buku sewaktu rehat. Itulah pantun di hari ini, pantun yang pertama. Yang kamu boleh baca pada buku teks. Jadi kita akan belajar dan kita nak fahami pantunnya dengan Cikgu Nana. Okey, baiklah, teruskan ya Cikgu Nana. Terima kasih Didi. Itu dengar ya tadi pantun yang dah dibaca oleh Didi. Jadi sekarang kita nak tengok maksud pantun yang dibaca oleh Didi. Tapi sebelum kita nak fahami maksud dia, mari kita tengok dulu beberapa perkataan yang terdapat dalam pantun yang dibaca oleh Didi tadi tu. Okey, mungkin ada perkataan yang agak susah kamu nak faham. Sebelum kita nak bagi tahu maksud dia, maksud pantun tu, sebelum kita nak belajar, sebaiknya kita tahu dulu apa maksud setiap perkataan yang ada. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Okey, pada baris yang pertama ni, mencari unggas di hutan Meru. Apa maksud unggas? Unggas tu apa? Nak cari apa? Mencari unggas di hutan Meru. Meru ni nama tempat. Okey, salah satu tempat dekat negeri Selangor. Okey, kita tengok perkataan unggas. Apa yang dia maksudkan dengan unggas? Okey, unggas ialah segala jenis burung. Maksudnya dia nak cari burung lah, apa-apa burung dekat hutan Meru. Okey. Baik, yang kedua, penuh berliku jalan dilihat.
Kita tengok pada perkataan berliku. Apa maksud berliku ni? Okey. Berliku ni ialah jalan yang berbelok-belok. Kalau kamu jalan dekat tepi jalan, dekat jalan tu kan, kalau kamu nampak lurus je jalan tu, itu bukanlah jalan berliku. Jalan berliku ni dia macam dekat jalan kampung-kampung, dekat tepi bukit. Dia jalan dia sekejap belok sana, sekejap belok sini. Itu jalan yang berliku-liku lah. Maksudnya banyak dia punya. Kamu nak kena selekoh dia, selekoh sana, selekoh sini. Tu jalan yang berliku. Jadi dia kata penuh berliku jalan dilihat. Okey. Jadi dia boleh nampak jalan yang banyak selekoh tu. Okey, Aimi bertugas membantu guru. Aimi bertugas membantu guru. Jadi Aimi lah dia tolong cikgu dia di kedai buku sewaktu rehat. Dia tolong di kedai buku, okey, pada waktu rehat. Jadi nampaknya Aimi ni seorang budak yang rajin. Dia makan cepat-cepat, siap kerja, dia siap makan, dia terus tolong cikgu dia. Okey, dia bertugas di kedai buku. Baiklah, sebelum kita pergi pada maksud pantun, apa kata kita kenal dulu ciri pantun. Okey. Baik, pantun ni dia ada, yang ini kita panggil dia pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat ni dia ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Ini kita panggil dia pantun 4 kerat sebab ada juga pantun yang hanya 2 kerat, iaitu ada 2 baris je, baris pertama, baris kedua. Okey, dan pantun ni kalau kita nak faham dia ada pembayang dan juga maksud. Biasanya separuh lah. Kalau ayat baris dia ada 4, jadi 2 baris pertama ni dia punya pembayang, 2 baris yang kedua ni maksud dia. Jadi kalau kita nak faham sesuatu pantun tu, kita kena fahami 2 baris yang terakhir ni. Kalau untuk baris untuk pantun 4 kerat. Okey, kita fahami 2 baris ni. Okey, yang ni kita tak perlu nak terangkan maksud dia kalau dalam nak terangkan maksud pantun. Sebab ni hanyalah pembayang. Pembayang ni dia macam kias-kias, dia nak bagi tahu apa yang dia nak cakap sebenarnya. Jadi bahasa Melayu tu luas, jadi dia gunakan pembayang, dia berkias nak bercakap. Sebenarnya yang dia nak bagi tahu kita ialah yang 2 baris di bawah ni. Ini yang kita nak terangkan dalam maksud pantun kita sekejap lagi. Okey, yang ni kita tak perlu terangkan. Yang pertama, yang kedua. Kita perlu terangkan 2 yang ni sahaja. Apa yang dimaksudkan? Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Apa maksud dia? Okeylah, cikgu harap kamu dah faham lah ciri pantun tadi kan? Okey, dia ada pembayang dan juga ada maksud dia. Maksudnya, jadi kita nak terangkan sekarang ni, kita nak kena faham bahagian maksudnya. Yang pembayang ni kita tak perlu nak terangkan. Okey? Sebab tu hanyalah sebagai kias sahaja untuk beritahu maksud ni. Okey, apa sebenarnya yang dia nak sampaikan pada kamu. Okey, kita tengok apa maksud pantun ni. Okey, Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Baiklah, kita tengok jawapan dia. Okey, mencari unggas di hutan Meru, penuh berliku jalan dilihat ni kan. Okey, kita tengok maksud dia. Maksud dia, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat.
Jadi kita tak tulis semua ayatnya ni. Okey, kita ambil ataupun kita buat kesimpulan bahawa Aimi ni dia bantu guru, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Okey. Jadi kamu boleh ikut cikgu untuk baca ayat ni ya. Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Inilah maksud dia. Maksud dua baris yang di bawah ni sahaja ya. Okey, ni maksud dia. Baiklah, kita akan belajar lagi untuk kamu kenal. Okey, sekarang kita teruskan pada pantun yang seterusnya bersama Didi. Okey, murid-murid boleh ikut Didi baca ya. Didi akan baca. Jadi, murid-murid boleh ikut sekali bersama Didi. Baiklah kawan-kawan, jom ikut Didi baca pantun ini. Okey, baca dengan Didi tahu. Okey, sedia. Hidup rukun serta bersatu, sifat bangga usah dilentur. Aimi tekun sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Itulah dia pantun yang kedua. Harap kawan-kawan dapat ikut Didi baca tadi. Okey, untuk terangkan maksud dia, kita bersama Cikgu Nana. Okey, teruskan Cikgu Nana. Terima kasih Didi. Pandai Didi baca pantun. Harap murid-murid semua dah ikut Didi baca tadi. Okey, kita teruskan untuk tengok ataupun kita nak baca pantun ni. Okey, secara biasa ya, untuk kita tahu maksud dia. Okey, kita tengok yang pertama. Hidup rukun serta bersatu. Hidup rukun serta bersatu. Apa dia rukun tu? Hidup rukun. Rukun tu apa? Okey, kita tengok maksud dia ya. Maksud rukun. Okey, rukun ialah sepakat. Maksudnya kita mestilah hidup sepakat dan bersatu. Kalau kita ni hidup tak sepakat dan tak bersatu, nanti kerja kita jadi susah. Kadang-kadang kita nak angkat barang yang berat, tapi kita tak bersama-sama dengan orang lain angkat, jadi benda berat tu tak boleh diangkat. Itu maksudnya kita kena sepakat dan bersatu. Baik, yang kedua, okey, sifat bangga usah dilentur. Okey, apa dia sifat bangga? Apa yang dimaksudkan dengan bangga? Mungkin murid-murid boleh terangkan ya. Apa dia bangga? Ada yang sebut jawapan tu. Apa dia bangga? Kita tak boleh bangga. Selalu biasa kita dengarkan, jangan amalkan sikap bangga diri. Tapi apa bangga tu? Okey, kita tengok perkataan lain bagi bangga ialah apa maksud bangga? Megah atau bermegah-megah. Dia megah lah kadang-kadang. Bapa dia ada kereta baru, habis semua orang dia ceritakan, saya ada kereta baru. Okey, bapa saya ada kereta baru. Okey, saya ada mainan baru, saya ada pensel baru. Bangga nak tunjukkan ataupun megah nak tunjukkan dia ada sesuatu yang baru. Tapi sifat ni tak baik kita amalkan. Okey, sebaiknya kita mengamalkan sikap merendah diri. Janganlah nak berbangga sangat kan. Tak baik menunjuk-nunjuk. Sebab mungkin ada kawan-kawan kita yang tak mampu nak beli. Okey, dia ada mainan lama je, mak dia tak mampu beli. Jadi kita kena kesian lah. Okey, kalau kita ada mainan baru, kita ajak dia main sekali. Janganlah pula menunjuk-nunjuk. Sebaiknya kita kongsi dengan dia. Okey, baiklah. Sifat bangga usah dilentur, maksudnya kita jangan amalkan ataupun kita jangan bina sifat bangga dalam diri kita. Buang jauh-jauh. Jangan buat perangai yang macam tu, suka membangga diri. Tak elok tau. Jangan buat. Okey, kita teruskan.
Kalau tadi cikgu dah bagi tahu, dua baris atas ni adalah pembayang, okey, pembayang kepada pantun yang di bawah ni, dua baris yang di bawah ni. Ini hanyalah pembayang dan ini sebenarnya maksud pantun yang dia nak sampaikan pada kita. Okey, jadi kita tengok di sini, Aimi tekun sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Jadi inilah pantun ataupun maksud yang kita kena cari. Apa yang dikatakan? Aimi tekun sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Dua baris ni kan? Jadi sekejap lagi kita tengok apa yang dikatakan. Ni tekun pula. Tekun apa? Tekun belajar. So kita kata kena, maksudnya kena rajin. Okey, rajin lah tu. Aimi tekun sepanjang waktu. Dia rajin, dia tekun. Dia buat kerja tu, dia fokus pada kerja dia. Itulah bagus. Ini yang kita kena amalkan. Jangan amalkan sifat bangga ni tadi. Okey. Ini sifat yang baik. Aimi dah tunjukkan, iaitu tekun. Tu rajin sepanjang waktu. Okey. Kena buat fokus buat sesuatu tu. Okey, kedai dijaga, kemas teratur. Jadi kita tengok maksud dia ya. Apa agaknya maksud dia? Okay. Baiklah. Okey, sekarang kita nak tengok maksud pantun yang telah dibaca tadi. Okey. Kita tengok pantun dia. Okey, hidup rukun serta bersatu, sifat bangga usah dilentur. Aimi tekun sepanjang waktu, kedai dijaga, kemas teratur. Apa maksud dia ya? Okey, maksud dia, kan tadi juga kata kita tengok dua baris yang di bawah ni sahaja untuk menerangkan maksud pantun. Okey, kita tengok maksud dia. Aimi rajin menjaga dan mengemas kedai buku. Maksudnya Aimi tekun, tadi kan cikgu dah bagi tahu tekun tu rajin, sama maksudnya rajin. Jadi Aimi rajin menjaga dan mengemas kedai buku. Jadi maksudnya kita dah dapat di sini. Baiklah, untuk pantun seterusnya kita bersama Didi lagi. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan dengan pantun yang ketiga. Kawan-kawan ikut Didi baca lagi tau. Okey, sedia? Kita baca sama-sama. Okey, ikut ya, sedia. Jemur jerami di tepi perigi, petik keladi di tepi paya. Cita-cita Aimi sungguh tinggi, ingin menjadi peniaga berjaya. Itulah pantun dia. Syabas kawan-kawan. Didi seronok dapat baca pantun dengan kawan-kawan. Baiklah, untuk maksudnya kita teruskan lagi bersama Cikgu Nana. Terima kasih Didi. Kita tengok pantun dia. Pantun yang telah dibaca oleh Didi tadi. Baik, mesti kamu dah baca tadi kan? Jadi kita tengok perkataan-perkataan yang mungkin kamu tak fahami. Okey, kita tengok pada baris yang pertama. Jemur jerami di tepi perigi, petik keladi di tepi paya. Cita-cita Aimi sungguh tinggi, ingin menjadi peniaga berjaya. Jadi kita tengok tadi jemur jerami. Apa dia jerami tu? Okey, mari kita tengok jerami. Okey, mari kita tengok gambar ni ya. Sebelum kita tengok gambar, kita terangkan dulu apa maksud jerami. Okey, jerami ialah batang dan tangkai pokok-pokok tertentu yang telah kering. Biasanya pokok-pokok ni kecil aja dia. Batang dia lembut. Okey, orang keringkan ataupun dia keringkan sendiri. Okey, dia dah kering, dia dah tua, dia kering. Okey, baiklah, untuk kamu lebih faham, mari kita tengok gambar ni.
Ini jerami yang biasa ada di sawah. Okey. Yang biasa ada di sawah. Okey, ini asalnya dari pokok padi. Okey, pokok padi bila dia dah matang, dah keluarkan buah, para petani dah tuai, dah ambil hasilnya, dah dapat buahnya. Okey, jeraminya akan kering. Okey, bila jeraminya kering, ada sesetengah petani yang kumpulkan dan buat macam ni, macam dalam gambar. Okey, ada setengah dia tak kumpulkan pun, dia biar saja sebab nanti dia akan bersihkan. Sebab pokok jerami yang mati ni yang dibersihkan, okey, dan dibakar, dia akan jadi baja balik kepada sawah ni. Jadi itulah. Okey, kadang-kadang jerami ni disimpan. Okey, kadang-kadang dia nak bagi makan kepada sesetengah haiwan. Okey, jadi kamu tengoklah di sini. Okey, kita tengok seterusnya. Petik keladi di tepi paya. Apa dia pula petik keladi? Keladi tahu kan? Okey, pokok keladi itulah. Okey, pokok keladi yang biasanya ibu atau ayah kamu, mak kamu tu, ibu kakak ke, nenek ke masak. Okey, masak sayur keladi. Okey, petik keladi di tepi paya. Paya tu apa pula? Okey, jap kita tengok lagi ya. Ini dia, okey. Ni paya. Okey, paya tu kawasan yang berair. Contohnya pokok pokok jerami ni. Okey, pokok untuk buat jerami ni. Okey. Ini dia kawasan berair tu. Ni paya lah kawasan yang berair sikit-sikit ni. Sebab pokok keladi ni biasa dia tumbuh kat kawasan yang berair macam ni. Okey. Okey, dia ada air sikit-sikit sebab keladi memang perlukan banyak air untuk hidup. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, paya kawasan yang berair. Jadi di sini kita tengok jemur jerami tepi perigi, maksudnya jerami dijemur di tepi perigi. Perigi tu apa? Perigi tu ialah telaga. Kalau orang-orang kat kampung tu dia ada perigi. Okey, ada perigi, ada telaga, dekat dengan telaga. Okey, telaga tu dia tak ada binaan. Perigi ni biasa pun sama je, ada yang ada orang buat binaan, ada yang tak ada. Dia ada simen biasanya bulat, dicedok air dalam tu, mandi dan sebagainya. Okey, biasa ada dekat kampung-kampung lah ya. Dekat bandar ni cikgu rasa macam tak ada. Kalau orang kat bandar, biasa kat kampung lah boleh jumpa. Nanti kalau kamu tak faham lagi, nanti boleh Google cari ya. Apa dia lagi perigi. Okey, ataupun boleh tanya ibu bapa di rumah. Jika ada lagi perkataan-perkataan yang kamu tak faham. Okey, sekarang kita tengok kepada maksud dia ya. Maksud dia pantun tu. Okey, jemur, maksud cita-cita Aimi sungguh tinggi, ingin menjadi peniaga berjaya, nak jadi peniaga. Okey, maksudnya Aimi hendak menjadi peniaga yang berjaya. Okey, kita tengok macam ni. Icon. Okey, peniaga berjaya dapat hadiah di sini. Okey, dapat hadiah. Okey, kita teruskan. Sebelum kita teruskan untuk latihan kamu hari ini, okey, apa kata kita ulang kaji dahulu tentang bagaimana nak kenal ciri-ciri pantun. Okey, sebelum kamu nak menjawab soalan yang berikutnya ni. Okey, ciri-ciri pantun yang biasa kita dengar ialah dia rima dia ABAB. Apa tu rima ABAB? Itu kamu tak perlu tahu ataupun kita akan belajar lagi nanti. Okey, di peringkat yang lebih tinggi. Tapi itu yang cikgu beritahu tadi tu sebagai pengayaan kepada kamu. Tapi apa yang kamu kena faham hari ini ialah, okey, yang mudah bagi kamu untuk faham. Kalau pantun tu ciri dia
Kamu tengok pada suku kata terakhir di belakang ni. Okey? Kita tengok ciri dia. Yang pertama, okey, suku kata akhir ni kat belakang dia bunyi apa? Cuba baca. Apa? Betul. Bunyi dia ru. Okey, kita tengok suku kata akhir yang kedua. Okey? Kalau meru ni tadi ada dua suku kata. Meru. Kita tengok yang ru tu, yang belakang tu sahaja. Okey? Cuba kamu baca perkataan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ni dilihat. Ada 3 suku kata. Dilihat. Okey, kalau suku kata akhirnya ialah apa? Ya, betul. Hat. Okey, kita perhatikan dulu suku kata akhir bagi setiap baris. Okey, yang ketiga, kita tengok pula perkataan yang terakhir ni. Apa suku kata dia? Ada berapa? Okey, cuba kita baca. Guru. Okey, ada berapa? Ada 2 suku kata. Okey, gu dan ru. Tapi apa yang kita nak ialah suku kata yang terakhir. Okey, suku kata yang terakhir sekali ialah ru. Okey, dan yang terakhir sekali kita tengok perkataan rehat. Ada berapa suku kata? Betul. Ada 2 suku kata, iaitu rehat. Okey, ada rehat. Okey, sekarang kita tengok pada suku kata yang akhir, iaitu hat. Okey. Kalau kamu nak tahu, inilah ciri pantun. Okey, kita tengok. Kalau kita nak tahu benda tu sajak ke, syair ke, pantun ke, jadi kita tengok pada bahagian belakang ni. Okey, kita tengok pada suku kata yang cikgu dah ajarkan tadi. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, baris yang pertama, suku kata akhirnya berbunyi ru. Okey, yang kedua, suku kata akhirnya berbunyi hat. Okey, H-A-T, hat. Okey, dan yang ketiga, suku kata akhirnya berbunyi ru. Dan yang keempat, suku kata akhirnya juga berbunyi hat. Okey, kalau kamu tengok di sini, dia berselang-seli. Okey, ru, hat, ru, hat. Dia berselang-seli. Jadi andai kata jika satu-satu pantun tu dia suruh kamu cari jawapan untuk baris kedua. Okey, baris kedua ni macam mana nak cari? Mudah sahaja. Okey, tips dia kita tengok pada bahagian belakang sini, suku kata yang akhir. Okey, kalau baris pertama ru, baris ketiga pun mesti dekat belakang dia bunyi ru juga. Kalau baris kedua hat macam yang ini, baris yang belakang pun mesti bunyi hat. Jadi kalau diberi pilihan jawapan, kita carilah yang sama. Okey, sama. Maksudnya kalau sini ru, kita cari ru. Jika jawapan dekat sini tak ada, jadi kita carilah dekat pilihan jawapan tu yang kat belakangnya ada ru macam ni. Okey. Jadi di sini yang cikgu kata tadi rima akhir AB yang cikgu bagi tahu. Itu yang orang besar dah belajar. Okey, yang murid darjah 4, 5, 6 tadi dia akan belajar. Okey, untuk kamu yang mudah saja, jadi cikgu bagi tahu ialah rima pantun ni bunyi dia berselang-seli macam ni. Ru, hat, ru, hat. Kalau kata contoh pantun lain yang kat belakang dia sa bunyinya. Kalau sa, dekat nombor 3 pun mesti bunyi sa. Okey, kalau dekat nombor 2 bunyi man, dekat nombor 4 ni pun mesti kat belakang dia bunyi man. Itulah cara kita nak kenal. Okey, nak kenal pantun dan nak tahu isi jawapan bagi soalan. Kalau ditanya tentang nak isikan baris pantun yang tertinggal. Jadi ada kaitan dengan latihan yang akan kamu buat sebentar nanti. Okey, jadi kamu tengok di sini. Okey, sekarang cikgu rasa kamu pun dah faham tentang
rima akhir ni. Kena faham ciri-ciri pantun. Okey, kita tengok. Okey, yang seterusnya, latihan kamu. Tadi cikgu harap ulang kaji tadi dapat membantu kamu untuk tengok ataupun untuk cari jawapan bagi soalan-soalan yang cikgu akan tanyakan di bawah nanti. Okey, kita tengok ya. Baiklah kawan-kawan, jom kita jawab soalan kuis. Sebelum buat latihan, mari kita tengok soalan-soalan kuis. Okey, yang Cikgu Zana dah baiklah, kita ke soalan kuis. Kamu kena pilih jawapan yang betul bagi mengisi pantun berikut. Pantun ni tak lengkap, jadi kena isi jawapan yang betul. Okey, nanti kita tandakan, kita pilih mana jawapan yang betul. Okey, sebelum tu kita baca dahulu. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah, tidaklah jemu. Murid sentiasa hormatkan guru. Apa jawapan sambungan di sini? Kalau tadi masih ingat, Cikgu Nana dah terangkan bahawa rima akhir bagi pantun mestilah berselang-seli bunyi dia. Okey, kalau sini ru, sini mu. Okey, sini baliklah bunyi ru. Ru, mu, ru. Dan sini mesti bunyi apa dekat akhir dia? Ada yang sebut tu. Bunyi dia mu. Okey. Jadi nak kena cari dia apa di bawah ni Kita cari jawapan. Adakah kerana guru banyak berjasa ataupun kerana guru pembekal ilmu? Kalau masih ingat tentang rima akhir tadi ataupun bunyi suku kata akhir tadi, mesti tahu mana jawapan dia. Okey? Ada yang dah senyum-senyum tu sebab dia dah tahu jawapan. Bagus betul. Tak apalah, mari kita cek ya. Ataupun kita semak balik apa jawapan yang sepatutnya. Kerana guru banyak berjasa. Tu salah lah sebab bunyinya sa. Okey, sepatutnya sini ru, mu, ru. Sini mesti bunyi mu, mu, mu. Ini sa, sa. Dah tentulah salah dan jawapan dia mestilah yang ini, mu. Okey, bunyi dia sama. Okey, jadi dia akan bunyi ru, mu kat belakang ni. Dia berselang-seli bunyi dia. Ni untuk pantun. Okey, syabas bagi yang dah teka dengan betul tadi. Baik, sekarang kita tengok soalan kedua. Agak-agak apa pula jawapan untuk pantun ni ya? Jom kita baca dahulu. Jalan-jalan ke kota setar, jangan lupa beli sukun. Apa jawapan dia? Sebab akhirnya akan bunyi mestilah belajar dengan tekun. Jadi apa jawapan di sini? Kalau masih ingat formula tadi atau tips yang Cikgu Nana dah ajarkan, mesti tahu jawapan di bawah ni. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau mahu menjadi pintar, ataupun pilihan mana? Lagi satu, kalau mahu menjadi bijak. Yang mana satu jawapan dia? Ada yang dah sebut tu. Okey, bagus. Dia kata mestilah kat belakang dia bunyi tar. Sebab yang pertama ni suku akhir dia bunyi tar. Okey, suku kata akhir dia bunyi tar. Yang kedua bunyi kun. Yang ketiga mestilah bunyi tar. Yang mana yang bunyi tar? Yang pertama ni bunyi tar. Yang kedua ni bunyi jak. Kanlah jak ni bukan sebab kita nak cari tar kat sini. Okey. Dia akan jadi tar, kun, tar, kun. Okey. Bagus. Siapa yang jawab tadi tu? Senyum-senyum pula ya. Okey, kita tengok di sini. Jawapan yang pertama. Okey. Betul. Dan yang kedua ni salah. Sebab bunyi bunyi suku kata akhir dia jak. Okey, salah sebab kita nak cari tar. Mesti tar dia selang. Tar kun mesti sini tar balik.
Okeylah cikgu rasa. Okeylah, saya rasa kamu semua mesti dah bersedia untuk jawab, okey? Soalan-soalan dari buku aktiviti yang telah cikgu Zana sediakan untuk kamu. Baiklah Kawan-kawan, jom buat latihan. Dah sedia? Kamu perlu buka buku aktiviti kamu. Okey, pada muka surat 72. Harap kawan-kawan dah sedia ya dengan buku aktiviti. Baiklah. Okey, kita sambung lagi. Kali ini bersama saya pula. Okey, kita tengok soalan 1 dalam buku aktiviti kamu. Okey, soalan 1. Kena lengkapkan pantun, kemudian lafazkan. Okey, nanti dah lengkapkan pantun, bolehlah lafazkan. Okey, minta mak ayah ke, abang kakak ke dengar. Betul tak tidak? Sebab tadi dah banyak belajar dengan saya, dengan Didi, dengan Cikgu Nana. Okey, harap kawan-kawan semua dah hebat berpantun ya. Okey, kita tengok pada soalan. Okey. Ingat tahu, nanti dah siap semua soalan, kawan-kawan baca balik dan lafazkan. Okey, minta ibu, ayah ataupun siapa saja yang dekat rumah tu, yang lebih dewasa dari kamu, untuk semak bacaan kamu ataupun semak sama ada lafaz pantun kamu tu betul atau tidak. Okey, kita tengok. Ni antara jawapan yang disediakan kalau kamu perhatikan pada buku aktiviti kamu. Okey, untuk disiapkan. Okey, tengok pada pantun dia. Terang cahaya sinar suria, bunga kebangsaan, bunga raya, rajin usaha, tidak sia-sia. Mana jawapan dia? Okey, cari ya dekat sini, sama ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat. Kalau ikut yang Cikgu Nana ajar tadi, apa? Berdasarkan bunyi akhir dia atau suku kata akhir dia. Apa dia? Ria, raya, sia. Mana? Ya bunyi dia. Yang mana satu? Okey, mesti bunyi dia ya di belakang. Yang mana ada ya? Ni sa, ni pu, ni dah, ni ya. Okey, dah jumpa jawapan dia ya. Kita lengkapkan. Jadi, panduan peniaga untuk berjaya. Okey, di sini dah jumpa jawapannya. Okey, saya harap kawan-kawan dapat siapkan yang seterusnya. Tapi sebelum tu kita baca dululah sama-sama. Nanti kawan-kawan lengkapkanlah ya dalam buku aktiviti kawan-kawan. Ini dia pantun dia yang soalan kedua. Jom ikut Lisa baca. Hari Sabtu hidang juadah, menu sihat, jadilah pandai. Lepas tu akhirnya, mintalah nasihat, sahabat handai. Okey, harap kawan-kawan dah dapat cari jawapan ni. Okey, yang telah disediakan. Baik, seterusnya pantun yang ketiga. Pilihan jawapan. Baik, kita tengok pantunnya. Okey, ikan pari dalam raga, dimasak kari, ikan kerapu. Rajinlah cari, ilmu berniaga. Kawan-kawan lengkapkan ya. Apa jawapan lagi satu ni? Kita tengok soalan yang keempat. Kita tengok soalan dia. Waktu pagi riuh si angsa, hendak dikejar terus berlalu. Lepas tu isikan, teman ajar usaha selalu. Okey. Itulah dia pantun-pantun dia hari ini. Okeylah. Okey, semoga kita akan jumpa lagi kawan-kawan. Okey, jumpa saya, jumpa Didi. Okey.
Okey, jumpa Cikgu Nana, Cikgu Zana nanti. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Aha, macam mana hari ni belajar dengan kawan-kawan kamu? Dengan Cikgu Nana, belajar dengan Didi, belajar dengan Lisa. Cikgu harap hari ni kamu semua dapat belajar, okey, untuk melafazkan pantun, bagus, sebab pantun ni salah satu ciri, okey, dalam bahasa Melayu yang mana kita kena belajar dan kita kena ambil tahu. Okey. Ni perkara yang kita kena belajar lah. Kalau dah belajar bahasa Melayu, mesti kena tahu membaca pantun macam mana nak lafazkan dia. Okey, cikgu harap kita dapat bertemu lagi. Okey, pada siri yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat belajar dan jumpa lagi. Bagi yang belum subscribe channel cikgu tu, jangan lupa subscribe. Okey, bagi cikgu motivasi untuk terus dapatkan ilmu-ilmu yang baru, terus perbanyakkan lagi video-video pendidikan untuk pembelajaran kamu. Jumpa lagi. Bye-bye.